Apa makna daripada hadis ni tu? Nabi nak nasihat kepada orang ni, hang jangan dok minta saja-saja, cuba usaha, cuba tengok. Tak kiralah apa juga jenis usaha, yang pentingnya halal. Dan kamu dapat beri kepada orang, itu lebih mulia daripada mana kamu selalu minta-minta daripada orang. Tapi lepas ni jangan pula kita pisau terus orang yang minta sedekah dengan kita. Nah, kan? Orang ni minta tolong Encik ni, kami nak buat ma'had tahfidz. Hang ni duk minta selalu. No, jangan buat macam tu. Bagi tuan-tuan tidak ada masalah. Pasal apa? Nabi SAW satu orang hak yang pemurah. Ini cerita pada kes kawan hak yang seorang ni. Hari-hari duk minta dengan Nabi SAW sampai Nabi sebut yadul ulya akramun min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih mulia daripada tangan hak yang di bawah, kata Nabi SAW. Makanya tuan-tuan, Nabi sebut dekat situ makna yang boleh kita ambil daripada sini. Boleh juga kita jadi orang yang berharta. Tetapi orang yang tidak dilupakan, tidak dihanyutkan dengan harta duniawi dan sebagainya. Makanya tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Islam sesekali tidak pernah pun ajak kepada kita supaya kita pisahkan kehidupan kita dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ni tuan-tuan. Mau tak mau, tiap-tiap hari kita kena sembahyang 1 hari 5 kali. Wajib, mau tak mau, hang sibuk ke tak sibuk, sakit ke tak sakit, 1 hari wajib kena sembahyang 5 kali. Pasal apa tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita dirikan sembahyang 1 hari 5 kali. Ini keterikatan di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tahu tuan-tuan. Allah tahu. Ada di antara manusia yang tak berapa mengaji ilmu agama. Dia mengaji ilmu keduniaan. Mungkin orang ni dia agak kurang dengan agama. Makanya tuan-tuan, Allah wajibkan bagi dia sembahyang 1 hari 5 kali. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, dalam 1 hari itu dia ada keterikatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tuan-tuan, mana alasan yang kata kita tak boleh nak beribadah kepada Allah Tayyib? Dalam kitab Qatrul Ghaithiyah tadi kita sebut, macam mana setiap daripada peringkat itu tadi dia boleh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tayyib. Ulama kata tuan-tuan, yang pertama sekali dia kata kepada talibul ilmi, kepada orang yang menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang menuntut ilmu Allah ni tuan-tuan, depa ni sibuk. Memang sibuklah tuan-tuan. Allahu akbar. Saya jadi satu kejutan tuan-tuan. Saya mengaji di Timur Tengah tidak sebagaimana saya mengaji di sini. No? Kalau di Timur Tengah kita boleh pakai jubah, kita boleh pakai serban. No? Mengaji pula tuan-tuan, kita mengaji talaqi. Kita mengaji secara berdepan dengan tok guru. No? Mengaji pondok di Timur Tengah. Tuan-tuan. No? Mengaji apa ni? Mengaji talaqi. Mengaji pula daripada kulit ke kulit, belajar seronok tuan-tuan. No? Mengaji fiqah, mengaji mengaji tasawufnya, mengaji macam-macam. No? Kemudian ada baca qasidah pula lagi, tuan-tuan. Baca qasidah tiap-tiap malam saya ingat lagi. Tiap-tiap malam Khamis, malam Jumaat kami akan baca maulid. Maulid bukan buat pada 12 Rabiul Awal saja, tuan-tuan. Kami buat Khamis, malam Jumaat buat maulid. Baca maulid Dhiyaul Lami' yang dikarang oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Baca. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Sambil-sambil tu tuan-tuan, dia duk bakar apa? Dia duk bakar kemian dekat dalam tu. Bakar kemian. Dia pun jalan dekat kita kan, kita pun ambil bau wangian kemian tersebut. Allahu akbar, seronok tuan-tuan. Nak seronok. Tapi bila mengaji tang ni tu dia, hang kena pakai seluar selek dia tak. Nah, pakai seluar selek, kena pakai baju yang smart sikit lah. Tu dia tuan-tuan, pi buat jaket. Dulu tahun 2009 dulu ni cerita. No, pi buat jaket 350 buat jaket. No, dulu pakai jubah saja. Lah ni dia suruh smart, aku smart sungguh lah. No, pakai smart. Jadi satu kejutan budaya tuan-tuan. Dekat sini belajar kena campur sekali dengan perempuan. Allah kata, macam mana ni? Tuan-tuan. Lepas tu pula ada projek tu saya mana reti tuan-tuan. No, satu kejutan budaya lah kalau macam tu. Tapi alhamdulillah lah tuan-tuan, lama kelamaan boleh jugalah sesuaikan diri. Nah, okey tayyib. Berbalik pada tadi tuan-tuan. Nah, macam mana manusia dia nak beribadah kepada talibul ilm? Ni satu.
Ulama kata dia ada beberapa peringkat. Salah satunya talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu Allah itu dia sibuk. Pasal apa dia sibuk, tuan-tuan? Dia terikat dengan jadual belajar dia. Nah, bermula daripada lepas subuh, kita sini tak mengaji lepas subuh lah, tuan-tuan. Kalau di pondok biasa lepas subuh dia pun dah mengaji dah. Lepas subuh je mengaji dah. Nah, mengaji sampailah waktu duha tidak. Nah, kalau di sini biasanya mula pengajian pukul 9, pukul 10 lebih kurang macam tu. Tayyib. Jadi tuan-tuan, kata ulama, orang yang mengaji ilmu itu tadi dia terikat dengan jadual pengajian dia. Sehinggalah kadang-kadang dia tak sempat untuk melakukan ibadah sebagaimana ahlul ibadah. Dia tak sempat, tuan-tuan, nak buat apa ni sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul ibadah. Yang siang dan juga malamnya, kerja dia adalah beribadah dan juga munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak sempat, tuan-tuan. Memang tak sempat lah. Lepas subuh mengaji sirah, nanti saat lagi ni mengaji nahu, saat lagi mengaji saraf, saat lagi pula nanti mengaji tasawuf, saat lagi pula mengaji balaghah, saat lagi mengaji mantik. Begitu sahaja kehidupan dia, tuan-tuan. Satu hari macam belajar. Bila masa yang budak ni tadi dia nak baca Diyaul Lami'. Bila budak ni dia nak baca Ratibul Haddad. Bila budak ni nak baca Ratib Al-Attas. Bila budak ni dia nak baca wirid Syekh Abu Bakar bin Salim. Bila, tuan-tuan? Tidak ada masa. Setiap daripada tu belajar je kehidupan dia. Maka kata ulama, dia juga boleh mendekatkan diri kepada Allah tetapi dengan syarat, kata ulama. Apa syaratnya, tuan-tuan? Dia belajar itu tadi tujuannya hanya satu, iaitulah untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan juga dia tak mau diri dia menjadi orang yang jahil. Maka dia belajar kerana niat itu, maka dia sudah pun mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni satu. Yang keduanya pula kata ulama, tuan-tuan, iaitulah terdiri daripada golongan orang yang menguruskan kerajaan. Siapa dia? Iaitulah al-umara, iaitulah para pemimpin. Nah, macam mana, tuan-tuan? Depa ni tadi sibuk. Lepas meeting. Nah, meeting saja. Nah, lepas meeting. Saat lagi nak pergi meeting pula. Lepas ni meeting. Macam-macam meeting, tuan-tuan. Maka ulama kata, depa juga boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mana mereka faham jawatan kepimpinan itu tadi adalah untuk berkhidmat kepada orang yang di bawah dia. Maka kalau orang ni betul-betul berkhidmat dengan ikhlas untuk orang yang di bawah dia, sebab diriwayatkan, tuan-tuan, al-amir khadimuhum. Seorang ketua itu tadi merupakan khadam untuk orang yang di bawah dia. Nah, ini hakikat bila kita menjadi seorang ketua. Al-amir khadimuhum. Ketua adalah khadam untuk orang yang di bawah dia. Ini cara yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, tuan-tuan, ada seorang pemikir Inggeris. Dia berbangsa Eropah. Yang mana beliau menyatakan, kalaulah Muhammad itu ada lagi sekarang ni, laukana bainana. Kalaulah Muhammad itu ada lagi sekarang ni dan diberikan peluang kepada dia untuk memimpin satu-satu negara atau satu-satu institusi, maka pasti negara itu akan aman, institusi tersebut tidak akan ada masalahnya kalau Nabi yang duk pimpin. Nah, nak ceritanya macam tu. Pasal apa? Tuan-tuan, disebutkan dekat sana al-amir khadimuhum. Ketua itu tadi adalah khadam untuk orang-orang yang di bawahnya. Dalam riwayat menyebutkan macam tu. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ulama kata, bila orang ni dia bertugas macam tu, sat meeting, tetapi dia niat, tuan-tuan, ini adalah untuk khidmatku kepada rakyatku. Ini khidmat aku untuk pekerja aku. Ini khidmat aku untuk untuk orang-orang yang bekerja dekat bawah aku. Maka ulama kata, kalau dia niat macam ni, maka dia juga dapat mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya, tuan-tuan, bila kita khidmat kepada orang, bermakna kita telah pun menyelesaikan masalah orang. Kena ingat, tuan-tuan, apabila kita memberi, maka kita akan diberi pula, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut, anfiq ya ibna Adam, unfiq alaik. Berilah, kata Nabi, maka kamu akan diberi pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu jangan jadi kikak, tuan-tuan. Jangan jadi kikak kita ni. Jangan jadi kedekut, jangan jadi bakhil, tuan-tuan. Pasal apa, tuan-tuan? Orang yang selalu memberi itu tadi,
dia menyelesaikan masalah kawan dia, menunaikan hajat kawan dia, maka Allah pula akan tunaikan hajat dia. Malahan kita pernah jumpa satu hadis, tuan-tuan. Mana-mana orang yang ada penyakit kronik, ketika mana dia menginfakkan harta dia pada jalan Allah, insya-Allah tuan-tuan, dengan jalan infakkan harta pada jalan Allah itu tadi dapat menyembuhkan segala penyakit dia. Pasal apa tuan-tuan? Dengan infak itu tadi dapat menyembuhkan penyakit. Sebabnya tuan-tuan, orang yang sakit, doa dia tidak ada lain kecuali dia nak sembuh daripada penyakit dia. Maka kita ni tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita tunaikan hajat orang lain, maka hajat kita juga akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, orang yang macam ni dia boleh juga mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulama kata, ada juga di antara manusia ni, depa ni jadi apa? Alim ulama. Tuan-tuan no? Alim ulama ni tuan-tuan, depa ni tadi sibuk dengan karenah manusia. Ini alim ulama. Tuan-tuan, no? Kita macam mana baru-baru ni dilanda dengan pahaman Syiah, dilanda dengan macam-macam fahaman akidah, pening pala tuan-tuan, nak fikir macam mana nak suruh orang ni tadi kembali pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan cuba tengok tuan-tuan, no? Kalau kita letakkan diri kita sebagai orang yang yang mencegah perkara yang mungkar kepada Allah, cuba kita tengok. Kadang-kadang ada orang tulis tuan-tuan, Sayyidina Umar itu tadi bukan Sayyidina Umar Al-Khattab, tetapi dia kata apa? Sayyidina Umar Al-Kattab, kata dah. Jadi apa rasa dekat dalam hati kita macam penin balak tuan-tuan. Kemudian bila kita beritahu pula kepada dia, tak mau nak terima. Dia tak mau nak terima kebenaran tersebut. Dia tak mau nak terima. Allah, penin pala tuan-tuan. Maka kata ulama, alim ulama yang ketika mana dia penin kepada masyarakat dia, dia juga boleh mendekatkan diri kepada Allah. Ketika mana dia betul di dalam membawa manusia kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulama kata golongan yang terakhir, iaitulah golongan macam kita, tuan-tuan. Iaitulah hak yang keluar pukul 7 pagi, baliknya pukul 5 petang. Jadi macam mana tuan-tuan? Golongan ini tadi dia nak dekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama, orang ni dia boleh mendekatkan diri dia kepada Allah ketika mana dia keluar daripada rumah dia dengan beberapa niat. Yang pertama sekali kerana nak mencari nafkah yang halal untuk keluarga dia. Ini merupakan satu jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Pasal apa? Dia keluar semata-mata nak cari apa yang dihalalkan oleh Allah. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba. Dan makanlah kamu daripada makanan-makanan yang baik lagi halal, kata Allah Subhanahu wa taala.